Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Semuliakan Tuan Imam, barisan ahli jantau kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada penghujung Ramadan pada malam yang ke-23 dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah berfirman lagi pada ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 184, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan Allah sebut dalam surah Al-Furqan pada ayat pertama, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Jadi empat ayat ini menunjukkan tentang penurunan Al-Quran. Jadi ayat pertama Allah kata pada surah Al-Qadar, sesungguhnya pada malam iaitu Al-Qadar itu kami turunkan Al-Quran sekaligus. Sekaligus. Daripada mana? Bal huwal Quranum Majid fi lauhim mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kemudian ayat yang kedua saya sebutkan, iaitulah juga Allah menurunkan, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkat dan tidak lain ialah semata-mata untuk memberi peringatan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 184, iaitulah bulan Ramadan yang telah diturunkan Al-Quran. Minal bayyinati wal huda wal furqan, ialah mengandungi bukti-bukti, kenyataan-kenyataan, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian petunjuk dan juga yang membezakan di antara yang hak dan juga yang batin. Dan Allah sebut tadi dalam surah Furqan pada ayat pertama, Allah yang menurunkan Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Baik, daripada ayat-ayat yang ada ini, maka para ulama berbeza pandangan pendapat tentang bilakah malam Al-Qadar. Tapi kita kata, walaupun ada pendapat kata 17, ada pendapat kata sekian-sekian dan sebagainya daripada Ibn Kathir, dinukilkan juga Al-Imam Tabari dan ulama-ulama yang lain, tetapi secara umumnya yang mana disepakati oleh para ulama adalah 10 malam terakhir. Dan kata Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Lailatul Qadar ni dia boleh berubah-ubah ikut tahun, kata beliau, pendapat beliau. Dan ada sebahagian kata dia tetap ataupun statik pada 21, kalau 21 lah, kalau 27 dan seterusnya. Baik, jadi kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari, daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, menyatakan taharrau aw iltamisu fil ashri aw fil witri minal ashril awahir. Kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar, carilah Al-Qadar pada 10 malam yang akhir dan juga disebut pada malam yang ganjil. 21, 23, 25 dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita melihat kepada hadis-hadis ataupun pendapat di kalangan para ulama, hatta Imam Syafi'i kata berlaku 21. Kata riwayat daripada Ubay bin Ka'ab dan pendapat daripada sahabat-sahabat yang lain kata 27. Ada juga pendapat kata 24, malam-malam genap. Tak apalah, itu semua pendapat di kalangan para ulama. Namun Nabi sendiri tak mention, tak sebut secara tegas 100% bilakah berlakunya Al-Qadar. Cuma Nabi bagi tahu, carilah Al-Qadar, iaitu apa? Ganjarannya yang lebih baik daripada 1000 bulan yang mana kita melakukan ibadah pada malam Al-Qadar. Dan Nabi SAW ingatkan kepada kita beberapa keadaan ataupun ibadah yang kita boleh lakukan menjelang 10 yang kita akan lalui ataupun kita sedang lalui. Yang pertama sekali adalah kita memperbanyakkan qiyam. Dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mana menghidupkan malam Al-Qadar, yakni melakukan qiyam, maka apa kelebihannya? Dengan penuh keimanan. Keimanan ni maksudnya kepercayaan kepada perkara ghaib yang Allah janjikan pada malam Al-Qadar.
turunnya malaikat, keberkatan, turunnya Allah 1/3 malam dan sebagainya, itu pun berlaku pada tiap-tiap hari pun dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka yang tu kita mendadahkan, membuka keberkatan untuk kita beribadah, membuka ruang peluang untuk kita beribadah, menghidupkan qiyam Ramadan. Dan bila sebut tentang qiyam itu, pertama kita dahulukan dengan solat isyak itulah, maka itulah solatnya, dan kemudian solat tarawih, dan kemudian solat witir, dan kemudian kita bangun pada waktu malam ataupun i'tikaf sebenarnya, i'tikaf. Dan itu sebenarnya adalah menghidupkan malam. Yang pertama, memperbanyakkan solat, terutamanya solat tahajud lah, terutamanya solat tahajud. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha doa yang kita perlu ulang-ulang dan sentiasa mengulangi doa itu, iaitulah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada riwayat sebut Allahumma innaka afuun karimun azimun dan sebagainya, tapi kita kekallah statik dengan riwayat Imam Tirmizi tu. Senang kita nak buat, kita nak baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan kalau tengok pada doa ni dia cukup seni. Sebab tu doa ni dia kena ada seni. Seni doa ni yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kita nak minta je, minta ampun je. Cuba tengok doa tu. Kita nak minta ampun je yang kita nak sebenarnya. Tapi dia punya muqaddimah tu, Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, amat suka mengampunkan, yakni dosa hamba-hambamu, oleh itu ampunkanlah aku. Sebenarnya boleh kita sebut fa'fu anni terus, boleh juga, ataupun Allah maghfirli. Tapi doa itu dia kena ada kesenian dan juga puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah doa yang paling terbaik yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, dan bukan semata-mata untuk kepada Sayyidatina Aisyah, tetapi untuk seluruh umat ini. Maka kita ulang dan ulang doa tu, bangun tahajud, solat, dalam sujud kita, sebelum bagi salam dan seterusnya, ulanglah doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kerana kata sebahagian para ulama antara Imam Al-Ghazali dan sebagainya, ada beza di antara istighfar dengan afun. Afun ni ataupun fa'fu anni ni dia lebih umum, dan dia adalah lebih tinggi daripada sudut segala-galanya. Bukan saja ampun, tapi tutup segala aib dan dosa kita dekat akhirat nanti. Itu kelebihannya kata Imam Al-Ghazali. Sebab tu Allah guna perkataan afuun fa'fu anni, Allah tak guna perkataan istighfar. Kan boleh je Allah maghfirli, kan boleh je, tapi afun tu lebih umum, bukan sekadar tutup, tapi Allah bukan sekadar ampun, tapi Allah padam, Allah tutup dosa dan aib kita dekat akhirat nanti. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga tidak lain tidak bukan kita membanyakkan bacaan Al-Quran. Kerana Nabi SAW sendiri dalam riwayat Imam Muslim, pada penghujung ayat Nabi tu, banyak kali Nabi ni jumpa Jibril AS. Kan Nabi membaca Al-Quran dengan Jibril AS. Dan kalau tanya kenapa ayat yang pertama turun dalam Quran itu adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita kena beza di antara tertib turun dengan tertib dalam mushaf. Tertib dalam mushaf tu beza, tertib turun berbeza. Kenapa berbeza? Kerana turun itu berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah. Mana-mana ayat turun, dia turun dulu. Tapi berdasarkan bacaan semula ataupun berdasarkan susunan semula, maka yang tu Nabi baca dengan Jibril AS, turunnya wahyu. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dan sebagainya, Nabi baca secara tersusun daripada Fatihah, Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Itu kita kata jangan berlaku kita kata kontradik, kan. Kita pertama turun lain, tapi dalam susunan mushaf lain. Kita kata dua-dua tu daripada wahyu. Tertib turun lain, tertib susunan dalam mushaf itu Nabi membaca dengan Jibril AS. Maka banyakkan membaca Quran. Nak pada malam ni dia bermula bila? Lepas maghrib. Ada masa baca terus, kan. Puasa, sebab tu kadang-kadang kalau lauk tu biar lauk yang senang makan lah. Ni kan lauk tak tahu lauk apa nak kena kopek, nak kena buka tu. Jadi pukul 8 baru nak semayang, kan. Pukul 8 baru siap-siap nak pergi surau apa semua. Jadi buang masa. Jadi biar susun sikit, sistem sikit kita punya tu. Makanlah benda-benda yang mudah untuk kita buka dan sebagainya, supaya kita save. Banyak lagi masa kita simpan untuk terus dengan Al-Quran. Jadi bukan Quran tu baca pukul 12 malam, pukul 1 dah, mula lepas maghrib. Kerana itu dah masuk pada malam 23 Ramadan. Lepas ni lepas maghrib tadi dah masuk malam. Jadi banyakkan baca Al-Quran dan juga tadabbur, jangan tinggal. Dan kemudian juga kita susun amalan yang keempat, zikir. Carilah zikir-zikir yang fadilatnya besar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Nabi kata siapa baca dalam hadis riwayat Imam Muslim 3 kali ataupun 10 kali seperti mana dia membebaskan seorang hamba. Kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka sebanyak mana pun dosa dia sebanyak buih-buih di lautan, maka diampunkan dosa-dosanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Dan kemudian Nabi sebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan dekat lidah tetapi berat dalam timbangan amal, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka dalam qiyam kita, malam kita tu, kita baca juga tentang zikir-zikir. Dan juga yang kelima, jangan lupa juga adalah berselawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi SAW. Hak tu yang kita nak dapat nak syafaat, hak tu kita nak dapat pertolongan, yang tu yang kita nak dapat wasilah. Maka sebab tu perbanyakkan selawat juga kepada Nabi SAW. Jadi senang cerita kita yang susun. Kalau lepas syak, lepas maghrib nak buat apa, kemudian malam qiyam, kemudian juga doanya, kemudian juga zikirnya, kemudian juga selawat dan seterusnya, maka kita lipat gandakan. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih, Nabi SAW syaddum mi'zaruh. Nabi SAW ini mengikat kain pelekat baginda. Kan? Maksudnya, dan kemudian Nabi mengejutkan orang-orang rumah baginda Nabi SAW. Kalau kita nak pergi qiyam tu, kejut lah. Kejut anak-anak ke siapa tu. Kerana itu adalah sunnah Nabi SAW untuk kita ajak sekali untuk menghidupkan malam Al-Qadar. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita Lailatul Qadar, nikmat keberkatan Lailatul Qadar, dan memberikan kebaikan kepada kita dunia akhirat. Dan yang paling penting adalah ikhlas, istiqamah, dan juga kita mengikut sunnah Nabi SAW. Cukuplah sekadar tu. Qul qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.